Sejahtera, saya Hazel Desmond bersama saya dalam Bis Malaysia edisi Jumaat 7 April 2017. Teruskan bersama kami untuk 30 minit yang berikutnya. Bis Malaysia, kami mulakan dengan analisis ekonomi mingguan. Sudah bersedia di talian ketika ini ialah Ketua Ekonomi MIDF, Dr. Kamarudin Mohamed Noor. Hello Doktor, teruskan dengan analisis mingguan. Dalam dan luar negara yang memberi impak dan pengaruh kepada ekonomi tempatan, di antaranya perkembangan yang berkaitan dengan melibatkan data perdagangan antarabangsa Malaysia yang dikeluarkan oleh MITI pada 5 hari bulan yang lepas. Data perdagangan antarabangsa yang dicatatkan oleh negara pada Februari yang lepas menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan dengan jumlah dagangan mencatatkan pertumbuhan sebanyak 27.1% berbanding bulan yang sama tahun lepas. Manakala ekspor pula mencatatkan pertumbuhan yang sangat baik pada kadar 26.5% berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas. Ini merupakan pertumbuhan yang tertinggi dicatatkan sejak tahun 2010. Pertumbuhan ekspor yang dicatatkan merupakan pertumbuhan yang sangat baik. Untuk rekod, ekspor yang dicatatkan pada bulan Februari adalah merupakan bulan keempat di mana nilai ekspor melepasi paras 70 bilion ringgit. Rentetan daripada angka perdagangan dan pertumbuhan yang positif ini memberikan gambaran semasa keadaan persekitaran ekonomi global yang menunjukkan peningkatan yang baik berbanding tahun 2016. Secara keseluruhannya, pertumbuhan yang baik yang dicatatkan ini adalah disumbangkan oleh peningkatan kepada permintaan dalam semua sektor serta destinasi perdagangan Malaysia. Untuk pasaran komoditi, jika dilihat daripada pergerakan harga minyak mentah di pasaran dunia pada minggu ini, ia menunjukkan peningkatan dan diniagakan pada kadar $55 setong pada tengah hari. Ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, rentetan serangan peluru berpandu Amerika di Syria menyumbang kepada peningkatan harga minyak pada hari ini. Pergolakan semasa ini dijangka akan memberikan lonjakan kepada harga minyak mentah dalam waktu terdekat. Dalam pada itu, kesan kenaikan harga minyak di pasaran global ini turut dilihat di pasaran domestik. Jika dilihat, harga minyak di pasaran runcit menunjukkan kenaikan sebanyak 3 sen untuk RON 95, 2 sen untuk RON 97 serta diesel turun pada kadar 3 sen. Untuk rekod, kenaikan harga runcit yang berkuat fasa pada 6 hari bulan yang lepas merupakan minggu kedua di mana pergerakan harga runcit ditentukan secara mingguan. Di samping itu juga terdapat beberapa perkembangan semasa ekonomi dunia sepanjang minggu ini yang dilihat penting dalam mempengaruhi hala tuju pasaran dan ekonomi global dan domestik. Di antaranya ialah pertemuan dua hala di antara Presiden Amerika dengan Presiden China Xi Jinping. Di antara isu penting yang dijangka dibincangkan ialah berkaitan dengan perdagangan dua hala, hubungan antarabangsa serta isu-isu yang berkaitan dengan diplomasi. Jadi hasil pertemuan yang penting di antara kedua-dua negara ini yang melibatkan perdagangan adalah merupakan isu yang beri impak kepada negara. Ini kerana hasil pertemuan ini penting, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, kerana Presiden Trump baru-baru ini telah melancarkan siasatan ke atas 16 negara berhubung dengan dakwaan layanan perdagangan tidak adil. Ini adalah berkaitan dengan defisit perdagangan Amerika yang besar yang dicatatkan. Malaysia adalah antara negara-negara yang tersenarai di antara 16 negara tersebut. Jadi untuk pasaran saham tempatan setakat jam 2.45 petang tadi, FBM KLCI turun sebanyak 2.32 poin. Keadaan ini juga dilihat di pasaran saham terantau. Dalam pada itu, jika dilihat daripada kemasukan dana asing ke pasaran saham tempatan, ia telah mencatatkan nilai yang positif untuk 19 hari yang berturut-turut dengan jumlah kemasukan nilai bersih sebanyak kira-kira RM6.3 bilion setakat ini. Jadi terima kasih semula kepada Hazel. Baik, analisis ekonomi ringkas dan padat oleh Ketua Ekonomi MIDF Dr. Kamarudin Mohamed Noor. Terima kasih sekali lagi. Baik, berkuat kuasa 5 April hingga 12 April ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mengumumkan harga runcit mingguan bagi RON 95 ialah RM2.16 seliter, manakala RON 97 pula RM2.43 seliter. Harga diesel pula RM2.08 seliter. Ini adalah pengumuman kedua bulan ini selepas penetapan harga petrol dan diesel
secara mingguan diumumkan setiap Rabu bermula minggu lepas. Ini bagi menggantikan mekanisme pengumuman secara bulanan seperti sebelum ini yang ada kalanya menyaksikan perubahan harga yang begitu ketara di antara 15 hingga 20 sen seliter. Adakah mekanisme harga mingguan ini memberi kelegaan kepada semua pihak terutamanya pengguna? Soalan itu akan dijawab oleh Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA melalui segmen Bual Base selepas ini. Komen anda juga kami alu-alukan. Boleh sahaja hubungi kami di talian 03-2282-8578 atau 03-2282-8579 seperti yang tertera. Kembali selepas ini. Baik, penetapan harga secara pengapungan terkawal pada setiap bulan seperti yang dilaksanakan sebelum ini menyebabkan kegelisahan kepada pengguna dan juga setengah pengusaha stesen minyak apabila perubahan atau kadar turun naik harga yang begitu ketara. Kaedah tersebut sebenarnya mengambil pendekatan penetapan harga secara pengapungan terkawal menggunakan formula penetapan harga automatik atau dengan izin Automatic Pricing Mechanism APM yang telah ditetapkan sejak 1983. Formula ini mengikut kadar pasaran harga minyak dunia dan ditetapkan kerajaan dengan mengambil kira pelbagai komponen kos produk, kos operasi, kos margin syarikat dan juga margin pengusaha stesen minyak. Kerajaan sebenarnya mengambil pendekatan baharu untuk memperkenalkan mekanisme harga mingguan kerana sebelum ini perubahan harga yang terlampau ini menyebabkan rasa tidak selesa di kalangan pengguna. Dan Encik Yusof Abdul Rahman iaitu Timbalan Presiden FOMCA bersama kami di studio petang ini untuk mengupas lebih lanjut. Encik Yusof, terus saja kepada situasi semasa. Jika dilihatkan harga petrol yang diumumkan oleh kerajaan setiap bulan sebelum ini, ada pengguna jalan raya yang beratur panjang di stesen pam minyak di seluruh negara. Itu satu senario yang mungkin agak kita boleh saksikan sehari sebelum harga minyak diumumkan setiap bulan. Sekarang dah masuk minggu kedua pelaksanaan harga mingguan. Apa mungkin reaksi di pihak pengguna? Okey, terima kasih Cik Ezra. Okey, kalau kita lihat sebelum ni, sebelum kerajaan menetapkan harga berdasarkan kepada mingguan, setiap kali adanya ura-ura bahawa kerajaan akan menaikkan harga atau menurunkan harga, kita lihat memang stesen minyak akan beratur banyak kereta dengan kerana mereka beranggapan bahawa mereka mungkin dapat mendapatkan sebanyak mungkin minyak untuk mendapatkan penjimatan bagi mereka. Begitu juga sebelum ini apabila kerajaan menetapkan secara ataupun penetapan harga itu dibuat secara bulanan. Dan cuma perbezaannya sebelum ini dengan sekarang ialah penetapan harga itu dibuat oleh pihak industri sendiri. Sekarang ini harga secara mingguan ditetap oleh kerajaan sendiri. Jadi memang terdapat perbezaannya dari segi penetapan harga yang dibuat oleh industri dan juga dibuat kerajaan. Dan sekarang ni dah masuk kepada minggu kedua dan bila saya lihat pada 5 hari bulan yang lepas, memang tidak berlaku banyak kesesakan lah di stesen minyak. Mungkin sebagainya mungkin telah menjangkakan kalau perubahan harga pun berlaku tidak terlalu besar dan sudah tentu tidak begitu berbaloi agaknya kalau mereka beratur pun mungkin dapat menjimatkan perbezaannya ada sikit berbanding dengan harga bulanan yang perbezaannya agak besar. Sudah tentu banyak sebenarnya penjimatan yang mereka perolehi sekiranya mereka membeli sebelum harga minyak naik. Jadi banyak penjimatan yang mereka boleh boleh dapat lah. Jika kita nak mengambil kira komponen kos seperti kos produk, kos operasi, margin syarikat dan juga margin pengusaha stesen minyak, bagaimana mekanisme ini manfaatnya kepada pengguna dan juga pengusaha? Okey, sebelum ni apabila mekanisme penetapan harga itu dibuat secara bulanan, dia sebenarnya banyak menimbulkan kegelisahan kepada pihak industri ataupun terutama sekali kita kata secara khusus kepada stesen minyak sebab penetapan harga itu berdasarkan kepada harga purata secara bulanan sebelum ni dan biasanya stesen minyak akan membeli secara tunai kepada industri ataupun syarikat minyak dan kalau perubahan harga itu terlalu lambat jadi dia akan menimbulkan kesukaran bagi mereka dari segi kos yang mereka terpaksa bayar.
Tetapi bila harga itu ditetapkan secara mingguan, jadi harga itu ialah harga berdasarkan harga yang hampir dengan harga semasa. Jadi kerugian yang mereka dapat ataupun mereka terpaksa alami itu agak lebih rendah berbanding dengan kalau dibuat secara bulanan. Okey, kepada pengguna pula begitu juga kalau kita lihat perbandingan perubahan harga yang berlaku dalam tempoh minggu kedua, kenaikan itu antara 2 atau 3 sen. Okey. Lebih kecil berbanding sebelum ni antara sampai 20 sen. Jadi perbezaan itu agak besar. Jadi apa yang pengguna boleh dapat di situ ialah kalau berlakunya penurunan ataupun peningkatan itu dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi itu boleh memberikan keuntungan kepada pengguna dan cuma yang kita belum lihat lagi ialah persaingan ataupun perang yang dikatakan perang harga yang sebagaimana yang dimaklumkan oleh pihak kerajaan sebelum ni yang membenarkan pihak industri untuk membuat promosi harga yang diberikan pada pengguna. Tetapi sebelum ni masih lagi tidak ternampaklah ada segi perang harga tu. Dan sebelum ni kalau kita lihat dalam media sosial ada viral stesen minyak yang menurunkan harga pada kadar tertentu tapi telah dinafikan oleh pihak KPDNKK. Atas alasan kerana tidak mahu wujudnya stesen minyak yang menawarkan harga secara yang tidak tulen. Mereka hanya katalah diskaun itu hanya diberi pada tempoh tertentu saja. Sudah tentu dia akan menirukan. Sudah tentu mekanisme ini perlu dipelihat baliklah. Sebab kalau persaingan itu dapat dibuat, sudah tentu dia akan menguntungkan pengguna. Kalau persaingan itu dapat dibuat secara yang sihat. Sebenarnya banyak sudut yang kita boleh lihat bagaimana perang harga ini nanti boleh manfaatnya boleh diterima oleh pihak pengguna. Tetapi sebelum itu Cik Yusof, adakah amalan pengenalan harga mingguan ini dipraktikkan di negara-negara luar? Ada negara-negara luar yang boleh kita jadikan panduan? Ya. Saya cuba melihatlah beberapa negara yang melaksanakan harga shilling secara mingguan. Setakat ni yang saya nampak dilakukan di Honduras yang telah melakukan harga shilling secara mingguan bermula pada tahun 2007 lagi. Kemudian ada beberapa negara seperti Panama umpamanya masa harga shilling itu ialah pada setiap 14 hari. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat dari segi senario harga-harga minyak di dunia, dia terdapat 3 peringkat. Yang pertama ialah harga yang telah diliberalisasikan. Maksudnya harga itu akan berubah pada setiap hari. Dan antara stesen minyak berbeza. Kemudian antara katalah negara-negara seperti Australia, dia mempunyai wilayah-wilayah tertentu. Antara satu wilayah pun berbeza. Kemudian terdapat juga harga yang telah ditetapkan ataupun harga shilling yang ditetapkan seperti Malaysia. Kemudian begitu juga yang ketiga ialah harga yang telah ditetapkan. Kalau sebelum ini, kalau kita sebelum bila kerajaan memberikan sedi, harga kita adalah harga yang telah ditetapkan dan dikawal oleh kerajaan. Jadi bagi negara yang mengamalkan sistem liberalisasi, sudah tentu ada perbezaan harga yang ketara antara satu stesen minyak dengan stesen minyak. Dan biasanya pengguna sudah tahu di mana stesen minyak yang dapat menawarkan harga yang rendah dan mereka boleh memilih. Begitu juga sekiranya harga shilling telah ditetapkan. Maksud dia terdapat juga persaingan dan persaingan itu sudah tentu tidak boleh melebihi daripada harga shilling yang telah ditetap oleh kerajaan. Jadi ini yang kalau ia berlaku di negara kita dengan secara yang sihat, sudah tentu pengguna mendapat manfaat kan, dan mereka juga dan pengguna juga boleh memilih stesen minyak mana yang boleh memberikan kualiti perkhidmatan yang baiklah kepada pengguna. Baik, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai mungkin bagaimana pengguna dan juga pengusaha syarikat minyak boleh mengekalkan margin keuntungan mereka selepas pengenalan harga mingguan bagi petrol dan diesel ini. Kita berehat seketika, saksikan rangkuman berita ekonomi sepanjang minggu.
Baik, masih bersama BIS Malaysia dalam segmen Bual BIS bersama Timbalan Presiden Fongka, Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman membincangkan mengenai harga petrol mingguan. Saya nak imbas kembali terlebih dahulu susulan penetapan harga mingguan bagi petrol dan diesel. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada 22 Mac yang lalu mengingatkan semua pengusaha dan juga syarikat minyak supaya mematuhi penetapan harga baharu berkenaan, dan amaran juga turut diberi jika tindakan tegas akan diambil jika ada pihak yang menjual petrol dan diesel pada harga selain daripada yang ditetapkan kerajaan secara mingguan. Walau bagaimanapun, kerajaan memberi kebebasan bagi mana-mana syarikat dan juga pengusaha minyak yang ingin melakukan promosi untuk memberi diskaun daripada harga yang telah ditetapkan, dan mereka boleh berbuat demikian dengan mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada pihak kementerian. Setakat ini minggu kedua pelaksanaannya, masih belum ada juga syarikat yang meminta kelulusan daripada pihak kementerian, ya? Saya tak tahulah di peringkat kementerian, tetapi setakat ini masih belum lagi lah kita lihat wujudnya persaingan harga di antara stesen minyak yang sebagaimana yang diumumkan oleh kerajaan. Ya, memang ialah dalam hal ini kerajaan kena berhati-hati lah untuk memastikan bahawa persaingan itu perlu dilakukan sihat, dan sudah tentu ini juga perlu dipantau oleh Suruhanjaya Persaingan untuk memastikan bahawa persaingan yang dikendalikan antara stesen minyak itu tidak akan merugikan mana-mana pihak. Memang sebelum ni, apabila kerajaan bercadang untuk menetapkan harga mingguan, memang ada pengusaha-pengusaha stesen minyak yang bimbang kerana kalau persaingan ini dilakukan, terutama sekali bagi stesen minyak yang kecil, sudah tentu mereka tidak dapat nak bersaing dengan stesen minyak yang besar ataupun syarikat-syarikat yang besar, dan ini yang mungkin boleh menjejaskan perniagaan mereka. Tetapi berdasarkan kepada perbincangan yang dibuat antara pihak industri dengan pihak kementerian, mereka telah mencapai persetujuan, dan bagaimana mekanisme itu yang dilaksanakan yang boleh orang kata dalam situasi menang-menang lah antara stesen minyak dan juga bagaimana kerajaan dapat melaksanakan harga minyak berdasarkan harga mingguan. Tapi bukankah jika ada persaingan harga, manfaatnya nanti boleh diterima oleh pihak pengguna? Ya, sudah tentu sekiranya persaingan itu berlaku, sudah tentu pengguna mendapat manfaat. Ini terutama sekali kalau kita lihat di kawasan-kawasan bandar, terdapatnya beberapa stesen minyak yang berada berhampiran. Dan tentu kalau antara mereka menetapkan harga ataupun memberikan diskaun kepada pengguna, dan pengguna boleh memilih. Yalah, kalau kita lihat pilihan pengguna itu kadang beza. Kadang-kadang ada juga pengguna yang memang memilih jenama tertentu yang mereka akan jadi pilihan untuk mereka bila nak membeli minyak. Ada juga yang melihat daripada harga. Sudah tentu dia akan mewujudkan satu persaingan yang sihat yang boleh menguntungkan pengguna sekiranya berlaku lah. Jadi tetapi sebagaimana yang saya kata tadi, keadaan itu tidak lagi berlaku. Kita berharap mungkin dalam minggu-minggu akan datang mungkin syarikat minyak boleh mewujudkan promosi-promosi tertentu yang boleh dimanfaatkan oleh pengguna. Saya pasti sebagai pengguna, saya sendiri, Encik Yusof sendiri dan ramai rakyat Malaysia sebenarnya menantikan jika ada syarikat-syarikat pengusaha minyak yang tampil dengan promosi. Tapi itulah untuk manfaat seluruh ekosistem industri, saya kira perlu ada faktor campur tangan kerajaan di situ. Encik Yusof, bagi tujuan menambah baik mekanisme ini, kementerian sebenarnya telah menjalankan beberapa sesi keterlibatan dan juga konsultasi dengan syarikat minyak, pengusaha stesen minyak dan juga pelbagai pertubuhan bukan kerajaan. Dan sebab itulah hasil daripada perbincangan itu dibentangkan di Kabinet dan juga diluluskan pada 22 Februari lalu. Di pihak Fongka sendiri, adakah merasakan perlu ada kajian semula ataupun tinjauan di kalangan orang ramai, ataupun perlu disemak semula mekanisme ini selepas 6 bulan ataupun 12 bulan? Ya, saya rasa sudah tentu kerajaan perlu membuat semakan dari semasa ke semasa bagi memastikan bahawa pelaksanaan skim kawal harga penetapan harga secara mingguan ini dapat dilaksanakan secara yang sistematik. Kita anggap bahawa dalam tempoh beberapa minggu ini sebagai satu projek rintis yang untuk melihat keberkesanan sistem ini. So mungkin dalam tempoh 5 atau 6 bulan kemudian boleh dilihat semula sama ada mekanisme itu berjalan dengan lancar dan adakah penambahbaikan itu perlu dilakukan bagi memastikan bahawa mana-mana pihak mendapat manfaat daripada skim ini.
Kalau kita lihat sekarang ni mungkin kita tak terasa kerana baru masuk minggu kedua dan perubahan itu pun tidak ketara. Sudah tentu pengguna pun tidak terasa dari segi kesan kenaikan, begitu juga dengan pihak industri. Tetapi mungkin bila skim ini telah berjalan dalam satu tempoh tertentu, sebab itu kita akan mula melihat mungkin ada masalah dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Jadi di situ perlu dilihat semula dan penambahbaikan perlu dilakukan, dan dalam masa yang sama juga kita perlu melihatlah amalan-amalan terbaik yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain bagi memastikan bahawa amalan-amalan terbaik itu mungkin boleh dilaksanakan di negara kita dengan memastikan bahawa skim yang kita wujudkan itu dapat memberi manfaat. Yang saya lihat sekarang ni yang masih belum wujud ialah paparan, oleh kerana persaingan harga di antara stesen minyak itu masih belum berlaku. Jadi kita tak nampak lagi di stesen minyak terdapatnya satu paparan yang besar yang menunjukkan harga di mana pengguna boleh jadikan dia sebagai panduan untuk memilih stesen minyak mana yang mereka boleh pilih. Mungkin ada lagi cadangan dari pihak Fomka untuk menambah baik mekanisme yang ada ini. Oleh kerana mekanisme ini masih baru dan Fomka pun masih lagi menunggu dan melihatlah bagaimana pelaksanaannya. Tetapi memang kita berharap bahawa penetapan harga ini ialah sesuatu yang sebenarnya kalau bila tidak dilaksanakan secara yang berkesan, mungkin boleh membebankan pengguna. Sebab itu bagi pandangan Fomka sendiri, kerajaan juga perlu mempunyai perancangan pada paras harga sebagaimana yang sebenarnya wajar untuk kita tetapkan di negara kita. Sama ada kita akan membiarkan saja harga minyak mingguan ini akan terus, sekiranya dia terus naik, adakah dia sampai tahap pada tertentu, dan bila tahap tertentu adakah kerajaan akan menghentikan dan memikirkan satu mekanisme bagaimana untuk membantu bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Sekarang ini oleh kerana perubahan itu berlaku secara yang tidak ketara, jadi pengguna pun tidak terasa dari segi perubahannya. Jadi cuma kita kena lihatlah untuk minggu-minggu akan datang. Sekiranya macam hari ini sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Kamarudin, harga minyak ada 55 US dollar. Tapi harga itu masih lagi kita rasakan masih ada dalam keadaan harga di bawah RM2.30 seperti mana harga sebelum ni. Jadi saya rasa pengguna telah biasa dengan harga tersebut. Tetapi sekiranya harga itu melebihi daripada RM2.30. Adakah pengguna kita mungkin bersedia atau tidak menghadapi keadaan seperti itu? Dan saya rasa sekarang ni kerajaan pun telah mula membuat perancangan bagi memastikan bahawa minyak ini bukannya satu yang satu keperluan yang terlalu besar dengan menyediakan prasarana seperti bangkutan awam. Tidak lama lagi kita akan rangkaian MRT sudah mula wujud kan. Jadi sekurang-kurangnya dia akan menjadi persiapan kepada rakyat bahawa apa juga yang berlaku pada harga minyak pada masa akan datang tidak akan menjadi satu kos yang besar kepada pengguna. Tapi dengan syarat kita mempunyai satu sistem pengangkutan awam yang cekap. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Encik Yusof tadi. Bagaimana kerajaan bercadang untuk campur tangan jika sekiranya harga minyak mentah dunia pulih kepada keadaan sebelum ini, di mana pernah mencecah $100 Amerika setong. Jika harga minyak mentah dunia kembali ke paras itu, bagaimana rakyat Malaysia perlu berhadapan dengan situasi ini? Apapun kata-kata akhir dari Fomka sendiri? Apa yang kita harapkan adalah dengan melalui sistem mekanisme penetapan harga mingguan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan kerajaan sendiri pun perlu memastikan bahawa antara stesen minyak itu dapat melaksanakan berdasarkan harga yang ditetapkan. Begitu juga kita juga berharap umpamanya syarikat-syarikat minyak juga akan tampil dengan promosi-promosi yang mungkin dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Jadi kita berharap bahawa penetapan harga yang ditetapkan oleh kerajaan ini tidak akan membebankan ataupun tidak akan memberikan kesan kepada mana-mana pihak. Ada jangkaan mungkin Cik Yusof di tahap mana harga minyak mentah dunia nanti yang kerajaan perlu campur tangan? Apabila mungkin sudah, kalau berjaya harga minyak mentah dunia itu pulih ke paras mungkin 70 ataupun $80 setong. Bagi pandangan saya, kalau kita lihat pada sejarah pada tahun 2014, apabila pada Disember 14 apabila kerajaan telah tidak lagi memberi subsidi pada harga RM2.26, itu bagi pandangan saya ialah satu
tahap harga yang mungkin kerajaan boleh tetapkan sebagai satu penanda ras. Kalau harga melebihi daripada RM2.30, mungkin kerajaan pernah memikirkan balik mekanisme subsidi bersasar sebagaimana yang pernah ditimbulkan oleh kerajaan tertentu yang akan diberikan pada golongan tertentu saja, bukannya diberikan kepada semua pihak. Kemungkinan mekanisme itu perlu difikirkan sekiranya harga minyak pulih, dan kita yalah memang ramai penganalisis lepasan nasi mungkin menjangkakan bahawa dalam tempoh beberapa tahun harga minyak mungkin boleh mencapai kepada 100 US dollar. Jadi pada masa itu sudah tentu harga minyak akan melambung, dan sudah tentu kalau harganya melebihi daripada RM2.30 atau berapa sen, dia bukan saja memberi kesan kepada kos bahan api yang kita tak tanggung menggunakan kenderaan, tetapi juga kepada barang-barang lain, barang-barang dan juga perkhidmatan. Kerana kita pun sedia maklum sebelum ni, apabila harga minyak naik, barang naik, tetapi bila harga minyak turun, barang tak turun. Jadi itu persiapan yang kena kita perlu lakukan bagi memastikan bahawa apa juga yang dilaksanakan itu tidak akan menyebabkan rakyat berasa gelisah dan akhirnya akan mungkin memberikan kesan yang negatif. Baik, terima kasih Encik Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden FONCA, berkongsi dengan kita serba sedikit mengenai senario terkini harga petrol mingguan. Baik, BIS Malaysia akan kembali bersiaran setiap hari Jumaat, dan jika anda mempunyai cadangan ataupun topik menarik yang mahu diutarakan, sila maklumkan kepada kami di Facebook, Twitter dan Instagram BIS Malaysia seperti tertera. Saya Zil Desmond, kita bertemu lagi.